Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saleh daripada Rizal Optometri Sekolah Kansa. Video kali ini saya nak berkongsi kepada anda semua berkenaan dengan tips penjagaan kesihatan mata. Topik ni biasanya dah banyak saya kongsikan, terutamanya bila tim Rizal masuk ke program sekolah-sekolah. So kita masuk sekolah-sekolah, kita ada bagi ceramah kepada student-student. So topik ni biasanya saya kongsikan kepada para pelajar lah. Sebenarnya baru-baru ni ada seorang ibu ni bawa anak dia untuk cek mata. Dia tanyalah kepada saya, macam mana ya kalau nak anak ni mata dia elok, mata dia sihat. Jadi saya teringatlah masa saya bagi ceramah dekat sekolah-sekolah ni, saya kongsikanlah tips ni kepada beliau. Hari ini saya nak kongsikan kepada anda semua yang menonton video ini 3 tips bagaimana kita nak jaga kesihatan mata kita. So kita pergi kepada tips yang pertama. Ini semasa kita buat kerja-kerja yang dekat. So macam contoh, kita membaca, kita tengok telefon, kadang kalau kita ada kerja komputer. Semasa kita buat kerja dekat ni, dia sebenarnya ada jarak-jarak yang tertentu. Sebagai contoh, kalau kita nak membaca, so kita tak boleh baca dekat sangat macam ni kan. So nak jauh sangat pun tak boleh juga. So dia ada jarak yang sesuai untuk bila membaca. So ikutkan pada jarak yang sesuai adalah dalam 30 ke 40 cm. Ini kalau nak baca buku. So macam mana kita nak tahu jarak 30 ke 40 cm ni? Biasanya saya kongsikan kepada pelajar, gunakan tangan kita. So dalam jarak hujung tangan ni sampai ke siku ni adalah jarak yang sesuai. Okey, letakkan dekat dagu. Ini adalah jarak yang sesuai ketika membaca. So jarak buku tu adalah dalam satu kaki. Kenapa pentingnya jarak yang sesuai bila nak membaca? Ini supaya mata kita ni tak cepat penat bila nak membaca. Sebab apa? Bila kita dekatkan bahan bacaan terlalu dekat bila membaca, so mata kita ni dia akan dipaksa untuk tengok yang dekat ni tadi. Jadi mata akan cepat stres sebab dia bekerja lebih untuk melihat pada jarak yang dekat. Jadi ini kalau boleh elakkan. Pesan dekat anak-anak anda, elakkan kalau main telefon ke, nak baca buku ke, daripada tengok dengan dekat-dekat. Yang kedua, sama juga dalam kategori membaca ataupun buat kerja dekat, perlu ada pencahayaan yang cukup. Biasanya kalau dekat meja study, kadang-kadang ada orang dia ada lampu meja study, lampu dinding. So dia perlu cahaya yang cukup. Dia tak boleh terlalu terang, dia tak boleh terlalu malap. Kalau dekat handphone, biasanya kita buat auto brightness. So buat setting auto brightness ni, dia akan ikut cahaya di persekitaran kita. Tips yang kedua, ini dah masuk dalam bahagian pemakanan. So biasanya pemakanan ni untuk jaga kesihatan mata, kita perlukan vitamin C, vitamin A. Ingat tak kalau masa kita kecil-kecil kan, so bila nak makan, mak selalu pesan lah, makan lobak, makan carrot, elok untuk mata ni. Ini yang berlaku pada saya dulu lah masa kecil-kecil. Mak selalu pesan makan carrot. Sampai sekarang ni pun saya amalkan, buat dekat anak. So buat sup, mesti ada carrot. So kita paksa dia, kalau tak nak makan, paksa juga makan, supaya ini untuk penting untuk mata. So selain pada carrot, yang kaya dengan vitamin A ni, tomato. Tomato juga kaya dengan vitamin A dan elok untuk penjagaan kesihatan mata. Okey, so itu tips yang kedua. Dan tips yang terakhir, yang nombor 3, pemeriksaan mata secara berkala. Dia sama jugalah sebenarnya macam penjagaan gigi, penjagaan kesihatan. So sekurang-kurangnya lah, paling tak pun setahun sekali. Biasanya kalau buat cek mata ni, dia akan guna cek menggunakan mesin. So cek mesin ni
hanya untuk dapatkan power anggaran. Di Result Optometrist, kita akan buat pemeriksaan secara anggaran melalui mesin autoref. Dan yang paling tepat lagi, kita cek mata bersama dengan optometrist. So, cek dengan optometrist bukan sahaja cek untuk tahu rabun sahaja. Sebab apa? Ada sesetengah pelajar sekarang ni, kadang-kadang dia tak ada rabun pun. Tengok jauh, kalau cikgu tulis kat depan tu, okey, boleh baca. Sampai kalau cikgu tulis kecil-kecil pun boleh juga baca. Tapi, bila buat kerja-kerja yang dekat, macam saya kata tadi lah, contoh membaca, nak tengok handphone, dia akan jadi ada masa dia nampak jelas, ada masa dia nampak kabur. So kami di Result Optometrist, kita akan cek berkenaan dengan vision. So vision ni yang menentukan bagaimana cara mata dia bekerja bila dia melihat dekat, banyak buat kerja yang dekat. Untuk pemeriksaan mata ni, pastikan anda bawa anak-anak anda cek berkenaan dengan dari segi rabun ataupun kita panggil eyesight, dan juga dari segi vision. Itu saja, saya dah habis dah. 3 tips yang saya nak kongsikan kepada anda. So kalau anda rasa video ini bermanfaat kepada anda, anda nak share kepada kawan-kawan, boleh klik button share, dan jangan lupa like video dan subscribe channel saya supaya saya dapat buat video yang lebih baik pada masa akan datang. Jadi itu saja daripada saya. Assalamualaikum.